Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. 在我们读以及思想神的话之前，让我们一起同心祷告。 Kiranya pujian yang tadi boleh menjadi sungguh kerinduan kami Tuhan. 主啊，愿刚才我们献上的这个赞美诗歌，成为我们心里的渴慕。 Dengan keseluruhan hidup kami boleh sungguh-sungguh mengasihi-Mu. 我们要用我们的一生来爱主， Melayani-Mu dengan sepenuh hati juga. 用全心的来侍奉主， Dan kiranya Engkau menolong kami. 也求主帮助我们， Karena kami sadar kami sulit untuk bisa sungguh-sungguh melayani. 因为我们晓得我们真的很难可以真正的服侍。 Dan kiranya firman Tuhan juga yang akan kami baca 愿我们所要读的经文， bisa terus menguatkan kami, meneguhkan kami untuk melayani. 可以不断的眷顾我们，让我们可以不断的侍奉。 Terkhususnya mengingat kembali bahwa Engkau terlebih dahulu melayani kami. 特别是当我们想到主已经先爱我们、服侍我们， Sehingga tidak ada lagi alasan-alasan lain kami tidak melayani. 所以我们没有任何理由可以不要服侍。 Tolong kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. 主啊，求你帮助我们，我们这已经预备好要听你的话。 Roh Kudus tolong kami. 圣灵上帝，求你帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tacha Pingan, Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Tacha Homa, Bagaimana kabarnya? Kan Secu, kalau baik-baik saja. 不基督很，如果大家都很好。 Jangan berharap saya bisa melanjutkan lagi, cuma itu yang tadi saya hafal. 不要期待我能够再继续用中文讲，因为我只是背了那几句话。 Itu pun saya sudah semalaman hafalnya. 我已经背了整个晚上。 Ya, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius, betul ya? 让我们打开Injil Matius Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai dengan 28. 第20章20到28节。 Izinkan saya membacakan dalam bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu harap memperhatikan. 我们只是用印尼文读，请弟兄姊妹们可以继续看你们的圣经。 Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya di dalam setiap kehidupan. 读记到此，每一个听到主的话的人，可以实行在生活上的人是有福的。 Ya, kita tahu bahwa airlines biasanya menawarkan jasa layanan yang berjenjang. 我们知道每一个航空公司，他们就有提供这些有等级的服务。 Ada economy class, business class, dan yang tertinggi adalah first class. 我们知道有经济舱，然后有商务舱，然后最高等级的就是头等舱。 Setiap kelas menawarkan pelayanan yang berbeda-beda. 所以每一个等级呢，就有不同的服务。 Misalkan first class menawarkan pelayanan yang sudah lengkap, mewah, dan eksklusif. 比如说这个头等舱呢，它提供的就是比较齐全，然后很豪华，然后独特的这个服务。 Namun saya menemukan fakta lain, jika first class itu bukan kelas tertinggi. 但是我发现有一个事实说，原来这个头等舱不是最高级的这个一个。
ada airlines yang menawarkan kelas yang lebih tinggi, yaitu suite atau suite class. 原来有其他的航空公司，他们可以提供更高级的，就是叫做套房舱。 Harga yang ditawarkan cukup sangat tinggi, berkisar kurang lebih 150 juta sampai 300 juta. 然后那个机票的价格是非常的高，就是1.5到3亿印尼盾， Banyak ya. 很多不是吗？ Kalau beli bubur Bu Aicu banyak nggak? 如果我们用那个钱来买爱珠姐妹的那个粥，会不会很多？ Kalau beli cendol banyak juga itu. 啊，或者你们买煎肉，是不是很多？ Banjir cendol di sini. 啊，所以这里就充满了这个煎肉。 Faktanya kedua kelas ini meskipun sangat mahal tetap ada yang meminati dan menggunakannya meskipun sudah sangat mahal. 所以事实呢，虽然这两等舱是非常的昂贵，但是还有人愿意使用这两种舱。 Ada banyak orang yang berani membayar harga untuk menikmati pelayanan seperti itu. 有很多人他们愿意付出所有的代价来享受这种的服务。 Bahkan mereka rela membayar berapapun supaya bisa menikmati bagaimana dilayani. 所以他们不管要付出多少的代价呢，就是为了要享受到被人家服侍的这种感觉。 Lantas apa yang bisa kita renungkan dari fenomena seperti ini? 那我们可以想象什么情况呢？在这个现象当中， Khususnya perkataan ini. 尤其是这一句话， Ada orang yang rela membayar berapapun supaya bisa menikmati bagaimana dilayani. 所以有一些人愿意付出不管多少的代价，就是为了要享受如何被人家服侍。 Ada sebagian kita mungkin akan menilai ini fenomena ini hanya seperti sebuah bagian lifestyle saja. 也许在我们当中有人就觉得这个只是一种这个生活方式。 Ini bukan sesuatu yang harus kita serius pikirkan. Kalau punya uang ya kenapa tidak? 所以这不是一件我们非常这个认真的去思考的事情。如果我们有钱的话就没事啊。 Kalau punya uang dan memiliki banyak materi, kita wajar saja menikmati bagaimana nyamannya dilayani. 如果我们有很多钱，然后很多这些物质上的这些东西呢，非常的很合理啊。如果我们要享受被人家服侍的这种感觉。 Tapi saya harus katakan pemikiran ini itu karena kita hanya melihat dari sisi duniawi saja. 但是我可以说，这种思想呢，因为我们只是从这个属世的观点来看。 Jika kita sungguh-sungguh merenung dan menggunakan kacamata Injil, 如果我们真正的思考，然后我们用这个福音的角度来看， maka fenomena ini bukan lagi sekedar gaya hidup 所以这个现象呢，不只是一个生活方式， atau memiliki banyak uang dan bebas memilih layanan apapun. 或者因为有钱，所以我们可以随便的选择要怎么样的服务。 Ada masalah yang sangat serius kalau kita mau memikirkan lebih dalam. 如果我们要更深的思考呢，其实在这里当中有一个非常深刻的问题： Manusia cenderung sangat ingin dilayani. 人类倾向于希望被人家服务。 Kecenderungan ini telah mendarah daging dari manusia karena natur manusia yang berdosa selalu berpusat pada diri. 然后这个倾向呢，已经在人的心里扎根，因为人就是犯罪的人的本性就是专注于自己。 Manusia cenderung tidak memikirkan orang lain. Akhirnya manusia sangat menikmati dilayani daripada melayani. 所以人呢，就比较不喜欢为别人考虑，所以他就很喜欢为自己。 Itulah sebabnya kita dapat melihat banyak orang mengejar kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan status tinggi. 所以呢，我们可以看到很多人一直在追求财富、权力、地位或者很高的身份， Supaya mereka mendapatkan kenyamanan, kemewahan, dihargai, dan dinomor-satukan. 好让他们可以得到很多的豪华、很多的尊贵，然后被人家尊重。 Supaya mereka dilayani, tetapi enggan merendahkan hati untuk melayani orang lain. 就是为了让别人服务他们，但是他们不愿意谦卑来服务别人。 Kedua hal ini yang tadi saya sebutkan, itu selalu berjalan bersamaan, yaitu kekuasaan, status terhormat, dan mendapatkan pelayanan atau dilayani. 所以呢，我刚才说的这两件事，就是这个权利和这个尊贵的身份，是跟被人家服务同等的。 Makanya kita dapat menemukan slogan, pembeli adalah raja. 所以我们常常就听到人家说，客户是王。
Artinya kita harus dilayani dengan sebagaimana mestinya. 意思说我们就必须适当的服侍一个人， Kita sudah membayar dan kita berhak untuk dilayani dengan sangat baik. 因为我们已经付了钱，然后我们应该很好的被对待。 Contoh paling sederhana, adakah di sini yang ketika makan di food court atau makan di gerai fast food masih melakukan berberes sendirian, maksudnya berberes sendiri? 最简单的例子，在我们当中有谁在 food court 吃东西的过后呢，有自己清那些盘碗？ Kebanyakan kita pasti bilang, tunggu aja pelayan nanti bisa beresin, kita tunggu aja. 那很多人就会说啊，没关系啊，有那个仆人去那边会帮我们打扫。 Singkatnya, saya harus mengingatkan, kita memiliki natur yang sangat berbahaya. 所以呢，我要提醒大家，我们有一个非常危险的这个本性， Kita memiliki kecenderungan ingin dilayani daripada melayani. 我们比较倾向于被人服侍，比起去服侍别人。 Kesimpulan seperti ini bukan tanpa sebab. 所以这样的结论呢，不是没有理由的。 Kesimpulan ini juga dapat ditemukan di dalam perikop yang akan kita renungkan bersama. 然后我们也可以从我们刚才读的经文发现到。 Ayat 20 sampai dengan 28 mengisahkan percakapan antara Yesus dan dua anak Zebedeus. 第20章20到28节那边讲到主耶稣跟西庇太的两个儿子的这个交谈。 Ibu mereka meminta kepada Yesus agar kedua anaknya duduk di posisi kiri dan di kanan di dalam kerajaan Allah. 所以他们的母亲呢，就要求耶稣说，让他两个儿子坐在他的右边跟他的左边，在他的国度里。 Artinya ibu Yakobus dan Yohanes menginginkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi untuk anak-anaknya. 意思说，这个雅各跟约翰的母亲希望他的孩子可以得到非常高的职位和身份。 Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kenyamanan dilayani pada akhirnya. 为了什么呢？就是让他们以后呢可以得到很好的服务。 Selain itu kita juga dapat melihat bahwa murid-murid seolah-olah marah dengan permintaan yang lancang dari tante itu. 后来我们可以看到呢，这些门徒好像也觉得很愤怒，就听到这个阿姨的无理的这个要求。 Namun pada dasarnya sebenarnya mereka juga memiliki niatan yang sama. 但是其实呢，他们本身也有同样的念头。 Ada yang menafsirkan bahwa mereka marah karena mereka juga ingin posisi itu tetapi tidak berani meminta. 有人说他们愤怒，因为其实他们也有这样的念头，他们也想要这个位置，但是他们不敢开口。 Itulah ya the power of emak-emak ya. 这就是妈妈的能力， Yesus aja dia berani gitu loh. 甚至对耶稣他都敢这样， Dia berani meminta. 他敢向耶稣要求， Hati-hati dengan emak-emak. 所以要小心妈妈们。 Ya mereka juga sebenarnya ingin sekali tetapi keduluan sama emak-emak itu. 那其实呢，他们本身很想要，但是已经被这个阿姨先开口了。 Mereka punya gairah untuk menjadi yang terbesar. 他们想要成为最大的。 Padahal jika kita membaca perikop sebelumnya maka kita akan menemukan sebuah ironi yang memilukan hati. 所以其实如果我们看到之前的这一段经文呢，我们可以看到一个非常让我们感到伤心的一个悲剧。 Yesus baru saja mengawali pengajaran dengan menyodorkan konsep Mesias yang melayani. 耶稣刚刚教导他们，给他们一个观念，就是服务的弥赛亚。 Ayat 18 dan ke-19 kita bisa baca di sana. 可以在18跟19节那边看到， Bahkan dikatakan di situ Mesias harus menderita. 那边写着弥赛亚必须要受苦。 Ini tentu berbeda jauh dari gambaran Mesias yang dipahami oleh murid-murid dan bangsa Israel pada waktu itu. 所以当时的门徒跟当时的犹太人根本都有相反的这种概念。 Mesias itu mulia, hebat, dihormati, ditinggikan dan harus dilayani. 所以弥赛亚呢，在他们的头脑里面就是一个非常尊荣、需要被人家尊敬，然后要被服务的一个人士。 Yesus sedang mengajarkan bahwa dan merentukan pemahaman para pengikutnya. Mesias itu datang untuk melayani. 耶稣想要推翻这些人的思想，他要告诉他们说，弥赛亚来到世上是为了要侍奉、要服务。 Bukan dilayani, ia datang bagi manusia dan mengorbankan dirinya. 他不是要来被人家服务，他要来牺牲他自己，把他的生命交给人类。 Yesus sedang mempropagandakan Mesias yang melayani. 耶稣正在宣传一个服侍的弥赛亚， Dengan maksud ingin menghancurkan dan mengubahkan hati manusia yang selalu ingin kuasa, haus dengan kekuasaan dan tidak ingin
melayani tetapi ingin dilayani. 耶稣的目的就是要把这些人类的想法，他们一直想要被人家服侍，不想侍奉人的这种概念，把它推翻。 Ironinya ini tidak sedikit pun mengendorkan sedikit pun hasrat buruk dari ibu-ibu dan murid-muridnya. 但是很讽刺的，耶稣的教导其实完全没有让他们松开他们的念头，就是想要得到那些权柄的这个念头。 Mereka tetap memiliki niatan berkuasa, ingin mendapatkan privilege menikmati kenyamanan dilayani. 他们仍然想要被人家尊重，他们仍然想要得到这个特权。 Ini juga sangat memperjelas bahwa manusia memang memiliki natur seperti demikian. 所以在这里我们可以清楚的看到，人本身本来就有这样的本性， Yakni ingin berkuasa dan ingin bisa dilayani. 想要掌权，也想要被人家服务。 Mereka tidak mau tahu tentang konsep Mesias yang melayani itu. 所以他们根本不理那种服务的弥赛亚的这个概念。 Oleh sebab itu Yesus kembali mengajarkan pengajaran yang ingin mengubah cara pikir mereka. 所以耶稣再一次教导能够改变他们思想的这个教导。 Bagi saya pengajaran ini juga relevan untuk setiap kita saat ini. 对我来说，这个教导呢，对我们现今的人也非常适合的。 Sekaligus memberikan gambaran jelas alasan mengapa kita harus melayani. 同时给我们一个很明确的这个明白我们为什么要来侍奉。 Yesus mengajarkan dua prinsip yang sangat-sangat berbeda dari dunia ini. 耶稣教导我们有两个跟世界非常不一样的这个原则。 Pertama, kehormatan tertinggi hanya bisa dicapai dengan kerendahan hati dan pengorbanan melalui pelayanan. 所以第一呢，这个崇高的尊重只能透过在侍奉当中谦卑和牺牲。 Ini dapat kita lihat melalui pertanyaan Yesus, dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuminum? 我们可以看到这个观念呢，在主耶稣对他们说的话，你们能喝我将要喝的杯吗？ Cawan yang dimaksud di sini adalah penderitaan dan pengorbanan. 所以这里指的杯呢，就是痛苦和牺牲。 Yang kita tahu itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. 那我们晓得这个已经主耶稣基督已经把它完成了， Artinya kehormatan tidak dicapai dengan cara duniawi, 所以这个尊荣呢，不是用属世的方式来达到， tetapi melalui kerendahan hati dalam menderita dan berkorban untuk sesama. 但是透过我们愿意谦卑，我们愿意牺牲服务我们的邻士。 Dengan kata lain, kehidupan dapat menjadi berarti atau terhormat itu karena kita sudah menjadi berkat untuk orang lain melalui pelayanan. 意思是说，如果我们的生活能够有意义的话，或者我们可以得到这个尊荣呢，就是因为我们已经成为别人的祝福，透过我们的侍奉。 Pengajaran kedua, 第一个教导， kekuasaan bukanlah untuk menindas tetapi untuk melayani. 权力不是要来欺压，乃是要来侍奉。 Jika kita memiliki kekuasaan itu, maka kita seharusnya semakin bersedia untuk merendahkan diri dan mengutamakan kepentingan orang lain. 如果我们有这样的潜力呢，我们应该更要谦卑，然后我们必须要我们必须要让别人比较重要。 Itu sebabnya Tuhan juga menegaskan di ayat 26 sampai dengan 27 yang berkata demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terdepan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua orang. 我们可以看到，在马太福音第20章26到27节，只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。 Ada dua pengajaran ini. 这两个教导， Dan dua pengajaran ini sudah dikerjakan dengan sempurna oleh Yesus Kristus. 耶稣基督已经完整的把它做好。 Kita dapat lihat di dalam gambar melalui apa? Melalui inkarnasinya dan kematiannya. 我们可以在这个图片看到，透过什么呢？透过他道成肉身，然后他在他的牺牲自己。 Dia benar-benar merendahkan diri datang ke dunia ini untuk melayani setiap kita yang berdosa. 他真的谦卑自己来到这个世上，为了要服侍我们罪人。 Dia memiliki kuasa sebenarnya untuk membinasakan kita yang berdosa. 其实他有权利来消灭我们这些罪人。 Menurut saya sewajarnya kita berdosa kepada dia, maka dia selayaknya menghukum kita. 我觉得，因为我们对他犯罪，所以他应该来消灭我们。
namun Dia tidak membinasakan, tetapi memilih untuk melayani setiap kita. 但是他不消灭我们，乃是拣选了我们来侍奉他。 Dia memilih menghambakan dirinya dan sekaligus mengorbankan dirinya. 他选择成为奴仆，然后牺牲他自己。 Sehingga saat ini kita bisa menjadi anak-anaknya. 所以今天呢，我们可以成为他的儿女。 Dan mengapa Dia melakukannya? 然后他为什么要这么做呢？ Karena Dia melakukannya, Dia memang Allah yang rendah hati dan penuh kasih, 因为他本来就是一个谦卑的神，他充满着爱， mau berkorban 他愿意牺牲。 dan melayani kita terlebih dahulu meskipun kita masih berdosa dan menjadi lawannya. 虽然我们犯罪，然后我们抵挡他，但是他已经先来服侍我们。 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Kita dapat lihat kehormatan tertinggi bukan didapat dengan kita terus mencarinya. 所以我们可以看到，最高的尊荣呢，不是我们一直找就可以找到的。 Teladan Yesus mengajarkan kita, yaitu melalui melayani dengan sepenuh hati, memberi diri, dan berkorban. 所以主耶稣的榜样教导我们，我们怎么可以达到呢？就是透过我们谦卑，我们献上自己，我们为主服务。 Bukankah ini yang seharusnya menjadi natur kita? 岂不是这个应该是我们的本性吗？ Kita jangan sampai masih sama seperti natur kita yang dahulu. 我们千万不要还像我们以前的本性， Yaitu kita menikmati bagaimana rasanya enaknya dilayani daripada melayani. 就是我们一直不断的享受这个被人服务的这个欢乐，比起我们去服务别人。 Ya memang dulu natur kita seperti itu, tetapi kita sudah ditebus. 是的，我们以前的本性是这样的，但是我们已经被主赎了。 Kita ditebus kembali untuk bisa melayani Dia. 主赎了我们，就是让我们可以服侍他， Kita punya kuasa untuk melayani Dia. 我们有权柄来服侍他。 Seperti tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Ada pengajaran teologis yang mendalam di ayat ini. 所以这经文里面呢，有一个非常深奥的这个教导。 Kita dulu memang diciptakan Allah dan akhirnya jatuh di dalam dosa. 以前上帝创造了我们，然后我们掉在罪恶里， Sehingga kita punya natur yang selalu ingin dilayani. 所以我们有一个一直想要被服侍的这个本性。 Namun ingat, kita diciptakan kembali dengan penebusan Yesus Kristus. 但是我们要记得，我们在被创新，透过主耶稣的牺牲。 Supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan baik, yaitu pelayanan. 为了什么呢？就是让我们可以行善，就是服侍。 Perhatikan di sini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 我们在这里注意到，就是神所预备的。 Artinya manusia pertama kali diciptakan memang dia sudah punya cetakan pasti melayani. 所以呢，上帝创造人的时候呢，就给我们一个模样，我们就是必须要侍奉。 Tapi karena jatuh di dalam dosa, natur itu hilang. 但是当我们掉在罪恶当中的时候呢，这个本性就消失了。 Manusia tidak akan pernah bisa melayani. 所以人呢，永远没有办法服侍侍奉。 Tetapi sekarang sudah bisa. 但是现在已经能了。 Dan perhatikan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, Ia mau supaya kita hidup terus melayani. 他要我们不断的活在这个侍奉当中。 Kita sudah dicetak dan didesain seperti itu. 上帝已经这样的刺激我们，把这个模样放在我们身上。 Jika kita tetap menolak untuk melakukannya, maka kita tidak akan pernah mencapai sasaran Allah. 如果我们不断的拒绝的话，我们永远就不会达到上帝的目标。 Itu berarti kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang berarti. 就是说，我们永远不会得到一个有意义的生命， Hidup ini akan menjadi sia-sia. 所以我们的生命呢就白费了。 Selain itu kita juga
Jika kita tetap tidak melayani, maka kita menyia-nyiakan kehidupan yang sudah ditebus ini. 所以，如果我们还是不要服侍的话，我们就白费了我们已经被上帝赎的这个生命。 Kita perlu ingat, Tuhan menebus kita bukan supaya kita menunggu waktu untuk kembali ke surga, namun Dia ingin kita menghadirkan surga melalui pelayanan. 我们要记得，上帝赎我们不是就让我们等待回到天家的时间，乃是他要我们把他从我们的服饰里显现出来。 Jika kita adalah orang tua Kristen, maka hadirkan surga di dalam keluarga kita sendiri. 如果我们是基督徒的家长呢，我们必须在我们的家庭里面，把基督彰显出来。 Jika kita adalah atasan maupun karyawan, hadirkan surga itu di lingkungan kerja kita. 所以，如果我们是老板或者员工的话，我们也必须让主可以显现在我们的工作场所， Di dalam studi kita, 在我们的学院。 tidak selalu muluk-muluk di dalam gereja. 所以，不只是在教会而已。 Tetapi dimanapun kita berada, kita melayani sebagai bukti kita menghadirkan surga di dunia ini. 所以不论我们在何处，我们必须要服侍，我们必须要把主可以被彰显在这个生活当中。 Ingat, dunia ini bukan waiting room yang kita sedang menunggu untuk ke surga. 所以我们要记得，这个世界呢，不是等候室，让我们可以等待要上天堂的这个地方。 Seperti lagi di pesawat kan, kita ada waiting room yang menunggu waktu ke surga kan. 所以，好像我们要坐飞机的时候，我们必须在这个等候室那边等。 Tidak. Dunia ini adalah war room, ruang berperang. 所以，这个世界呢，其实是征战、打仗的地方。 Di dunia ini banyak sekali hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu kita perlu menghadirkan yang baik, yaitu surga itu sendiri. 所以这个世上呢，有非常多邪恶的事，所以我们必须要把好的显现在这个世上，就是主的好事。 Itu tugas kita yang sudah ditebus itu. 所以这就是我们已经被神赎的人的责任。 Terlebih lagi Allah sudah terlebih dahulu melayani kita dengan sepenuh hati. 更何况上帝已经用全心的先服侍我们， Bukankah sewajarnya kita juga melayani seperti Dia? 那岂不是我们应该也要像他这样的侍奉吗？ Berbicara tentang hidup melayani sepenuh hati, berkorban dan rendah hati, 对，我们谈到全心的侍奉，然后舍己，然后牺牲的这个概念。 kita dapat melihat kisah dari para abdi dalam ya, tapi yang tradisional. 我们可以从这些内仆，就是那个传统的内仆的身上可以看到， Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri di lingkungan keraton Jogja atau Solo. 他们就是在这个日或者梭罗的这个皇宫里面献身的这些人。 Seorang abdi dalam di keraton Jogja hanya menerima 2.000 sampai 20.000 rupiah per bulan. 所以，一个在这个这个皇宫里面当内仆的人呢，他们只得到一个月2000到2万的这个工钱。 Ini nggak salah dengar. 你们没有听错， Ini beli bakso aja nggak bisa ini. 我们买那个肉丸都不够， Tapi mereka rela melakukannya 但是他们情愿去做， karena memiliki rasa royalitas yang mendalam terhadap raja dan kerajaan. 因为他们对他们的王跟这个国家非常有这个尊重的心。 Mereka menganggap ini pengabdian yang tulus kepada keluarga kerajaan. 所以他们觉得这个对这个王国有一个非常虔诚的这个态度。 Mereka saja bisa berpikir seperti itu, bagaimana kita telah menerima segalanya dari Tuhan. 他们都有这样的想法，更何况我们已经从上帝得到一切的人， Bukankah kita harus lebih mendedikasikan diri kita kepadanya? 岂不是我们应该更把自己献给主呢？ Ingat, 记得 dia tidak menyayangkan nyawanya untuk setiap kita. 他不觉得可惜，把他的生命交给我们。 Tapi kenyataannya tidak banyak pengikut yang mendedikasikan hidup untuk Tuhan. 但是事实上，不是很多跟随主的人愿意把自己的本身献给主。 Kita masih banyak menemukan ada banyak orang Kristen hanya penikmat surga. 所以我们可以看到很多基督徒呢，他们就是享受天国的人而已， Penikmat anugerah keselamatan Tuhan. 他们就是一些享受上帝的救恩的人， Dan mereka tetap masih ke gereja. 他们仍然来到教会， Tapi hanya menjadi pengunjung. 但是他们只是观光而已。 Ada
Kutipan seorang pengkhotbah yang berkata demikian. 有一个神仆这么说， Dan kiranya ini mengingatkan setiap kita. 希望这个可以提醒我们 Jika 每一位。 Kristus sebagai Tuhan merendahkan dirinya untuk menjadi hamba bagi kita, 如果基督是一位主，然后他愿意降卑自己成为我们的仆人， lalu bagaimana kita sebagai pengikutnya yang bukan Tuhan dapat meninggikan diri kita sendiri? 那我们身为他的跟随者，我们不是神，我们怎么可能高举自己呢？ Jika dia mati untuk orang lain, bagaimana mungkin kita tidak hidup untuk orang lain? 如果他为别人而死，为什么我们不为别人而活呢？ Namun ironinya, sekali lagi kita masih banyak menemukan gereja-gereja masih kekurangan pelayanan. 但是很讽刺的，我们常常看到教会里缺少服侍的人， Orang Kristen tidak menjadi berkat. 基督徒没有成为别人的祝福， Orang Kristen malah menjadi batu sandungan. 基督徒成为别人的绊脚石。 Makanya kadang-kadang kita mendengar ada semacam satir seperti demikian. 所以我们常常听到这样的讽刺。 Yesus Kristus menggunakan mahkota duri. 耶稣基督戴的是用刺做的冠冕， Pengikutnya menggunakan mahkota kemuliaan. 但是他的跟随者呢，戴着这个荣耀的冠冕。 Ironinya lagi ada banyak ini orang yang sudah melayani ya. 更讽刺的是，这些都是已经侍奉的人， Namun mereka melayani dengan pemahaman yang salah. 但是他们用错误的理解来侍奉。 Mereka melayani dengan berpikir bahwa Allah itu butuh pelayanan. 他们侍奉，他们以为上帝需要我们的服侍。 Jikalau nggak ada saya, gereja ini pelayanan ini tidak jalan. 如果没有我的话，这个教会啊，这个教会的服侍都不成功。 Pokoknya harus ada saya. 所以必须要有我。 Mereka bisa apa kalau nggak ada saya? 如果没有我的话，他们能做什么呢？ Lalu Allah harus membalas pelayanan dengan melimpahkan segala berkat. 然后上帝必须要报答我们的服侍，就是要赐给我们一切的丰富。 Ketika ada masalah banyak, kita langsung menggerutu. Tuhan, saya sudah melayani, kenapa tidak memberkati? 当我们遇到很多问题的时候，我们就在那边跟主说：“主啊，我已经服侍你那么多了，为什么我还遇到那么多问题？ Kenapa kehidupan saya semakin lama semakin menderita? 为什么我的生活越来越痛苦？ Saya sudah melayani Tuhan. 我已经服侍了啊，主。” Pelayanan kita seperti alat tukar dan menempatkan Allah sebagai orang yang berhutang. 我们的服侍就好像一个交换具，然后我们把上帝当作亏欠我们的人。 Namun kenyataannya kita jangan berpikir ketika kita sudah melayani kita berjasa. 其实我们必须不可以这样想，说我们已经服侍了，我们已经有功劳了。 Ketika kita sudah berkorban, maka pengorbanan itu harus diperhitungkan oleh Allah. 当我们已经牺牲了，上帝就必须计算我们的牺牲。 Apa yang sudah kita kerjakan, yang kita korbankan, itu tidak akan pernah cukup membalas kasih Allah. 我们所做的，我们所有的牺牲，根本没有办法满足上帝已经对我们做的事。 Ada sebuah kenyataan yang pahit. 有一个非常苦的这个事实， Allah sebenarnya tidak sedikit pun memerlukan pelayanan kita. 上帝根本不需要我们的服侍。 Memang agak paradoks ya. 其实听起来好像很悖论， Tapi perhatikan nanti. 但是我们可以注意到接下来的， John Piper juga berkata demikian. 约翰排伯也是这样说： Apa yang Tuhan cari di dunia? Pembantu? 神在世上寻找的是什么呢？是不是帮手？不是。 Injil bukanlah iklan diperlukan bantuan. 福音不是一个需要帮助的这个广告。 Begitu pula panggilan untuk pelayanan Kristen. 同时，呼召我们成为基督教的这个服务生，也不是这样。 Tuhan tidak mencari orang untuk bekerja baginya. 上帝不寻求为他工作的人， Karena dia adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. 因为上帝呢已经因他自己自足的上帝， Dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh manusia. 所以他不需要别的，他不需要人类， Dia berkuasa dan berdaulat. 他有权柄，他有主权。 Firman Tuhan berkata, Allah tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. 神的话如此说，神也不用人手服侍，好像他缺少什么，自己倒降生命气息，万物赐给万人。 Firman Tuhan lain juga berkata, jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Mazmur pasal 50 ayat 12. 诗篇50篇12节如此说：我若是饥饿，
我不要告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。 Lagi pula jika Allah menginginkan pelayan untuk melayaninya, maka manusia adalah pilihan terburuk yang pernah ada. 如果上帝需要需要有服务他的这种呢，人类就是最不好的选择。 Allah punya malaikat, makhluk spiritual yang bisa melayani dengan baik. 上帝有天使啊，天使可以很好的服侍他。 Daripada manusia lebih banyak tidak setia dan mengecewakan hati Allah. 这比起人类，人类常常的不忠心，然后让上帝非常的绝望。 Namun mengapa Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk setiap kita untuk melayani? 但是为什么神仍然给我们每一个人机会来服侍他呢？ Ada beberapa alasan penting mengapa kita diizinkan untuk tetap melayaninya. 有几个非常重要的理由，为什么上帝仍然给我们机会服侍他？ Saya hanya memberikan 3. 我在这里可以提3个。 Alasan pertama, kita sebenarnya mendapatkan anugerah kedua dari Allah selain anugerah keselamatan. 第一个理由呢，就是说我们其实已经得到第二个恩典从上帝而来的，除了我们的救恩。 Anugerah kedua itu dia melibatkan kita dalam pelayanannya. 第二个的这个恩典呢，就是他让我们可以参与侍奉。 Dia memanggil kita mengambil bagian dalam mencapai tujuannya, bukan memenuhi kebutuhannya. 然后他叫我们呢，就是要来达到他的目的，然后也不是让我们可以得到一些的需求。 Saya sudah katakan kita ini tidak qualified 我们是不合格的， dan adalah pilihan terburuk. 然后我们也是最不好的选择。 Namun dia tetap mempercayakannya kepada kita. 但是他仍然托付了我们， Dia masih terus menyediakan kasih karunia-Nya supaya kita dapat melakukan pelayanan. 他不断的赐给我们恩赐，让我们可以去服侍。 Seperti tertulis di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11. 好像在彼得前书第4章第11节如此说： Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, perhatikan, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍的人，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。 Dengan kata lain, Allah bukan hanya berinisiatif menyelamatkan kita saja, 所以呢，换句话说，上帝不只是主动的来拯救我们， namun Dia juga berinisiatif mengupayakan kita bisa melayaninya. 但是他也主动的让我们可以有能力去服侍他。 Ingat Efesus pasal 2 ayat ke-10? 还记得以弗所书第2章第10节吗？ Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 他要我们活在他里面， Tuhan tetap menolong kita supaya kita tetap hidup di dalamnya. 神仍然帮助我们，好让我们可以活在他里面。 Karena kenapa? 为什么呢？ Kalau kita tidak hidup di dalamnya, maka hidup kita tidak akan pernah berarti. 因为如果我们没有活在他里面，那我们的生命永远是没有意义的， Hidup kita hanya akan sia-sia. 我们的生命就会白费了， Kita tidak akan pernah mendapatkan sukacita itu. 我们不可能得到那种喜乐。 Saya sering mencuci mobil dengan anak-anak saya. 我常常跟孩子们一起洗车， Bukan karena saya tidak mau cuci di tempat di luar sana ya. 不是因为我不想去洗车场那边洗， Karena anak-anak sangat menikmati ketika cuci mobil bersama itu. 但是因为小孩子他们很喜欢我们一起洗车的那种感觉。 Nanti kalau pulang boleh tanya anak saya ada di dalam, umur 4 tahun dan 5 tahun. 回去的时候你们可以问我的孩子，他们一个是4岁，一个是5岁， Mereka itu tidak qualified untuk cuci mobil. 所以他们不合格洗车。 Mereka kalau disuruh usap-usap sabun ke mobil yang kotor itu nggak bersih. 所以如果你叫他把那个车擦一擦，他们是擦不干净的， Kalau salah diusap bisa bikin lecet mobilnya. 甚至他们擦了会把那个车刮伤。 Itu yang saya bilang tidak qualified. 所以我说他们根本都没有合格， Tapi mereka selalu menunggu waktu-waktu itu. 但是他们不断的等待那时刻。 Ketika diajak mereka langsung hore. 当我邀请他们的时候，他们就说“嘿”， Mereka langsung cuci bersama itu 然 semuanya. 后他们很高兴的在那边去洗， Tapi nggak bersih. 但是不干净， Saya harus kerja 2 kali. 我还要工作2次。 Tapi nggak apa-apa karena mereka bersuka cita. 但是没关系啊，因为他们很开心， Karena mereka merasa berarti. 因为他们觉得他们有意义。
Itulah Tuhan kita. 这就是我们的神。 Kita nggak qualified. 我们不合格， Tuhan harus kerja 2 kali. 上帝必须要2次做工， Harus bantuin lagi nyelesain pelayanan kita. 还要再帮助我们可以完成我们的侍奉。 Tapi ketika melihat kita bersuka cita melayani dia, dia juga senang. 但是当他看到我们那么的喜乐侍奉他的时候，他也感到非常的喜乐。 Dia tetap libatkan kita pelayanan. 他不断的邀请我们，让我们一起参与这个侍奉。 Dia senang sekali melihat kita bersuka cita. 他非常高兴看到我们有这种喜 Itulah 乐。 yang saya sebut anugerah. 这我就是说，这就是恩典。 Kedua, alasan Iya. kedua, 第二个理由， kita dapat mencicipi sedikit sukacita surgawi melalui kita melayani. 透过我们侍奉呢，我们可以尝到一些这个属天的喜乐。 Kita dapat melihat di Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 40 sampai 42. 我们可以看到《使徒行传》第5章第40到42节， Izinkan saya membaca dalam bahasa Indonesia saja untuk setiap kita. 我就用印尼文读给大家听。 Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melakukan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kita lihat, ini sebenarnya bukan cuma senang atau sukacita yang biasa. 我们可以看到，这不是一般普通的喜乐或者开心。 Orang dunia akan menganggap ini sukacita yang delusional. 世上的人会觉得这是一种幻觉的这个喜乐。 Bagaimana orang mungkin bisa bersukacita ketika dihukum dan disesah? 怎么可能有人被这个惩罚、被鞭打的时候会喜乐呢？ Penjelasannya logis adalah ini memang sukacita surgawi. 唯一合理的解释就是说，这本来就是属天的喜乐。 Saya sudah melayani kurang lebih ya sekitar hampir mau 20 tahun. 我已经侍奉了差不多要20年了。 Dari remaja saya sudah melayani 从我少年的时候，我已经服 sampai 侍 saat ini. 到如今， Saya bersyukur bisa melayani Tuhan. 我非常感恩我可以侍奉神。 Kalau ditanya ada nggak yang mengecewakan? Banyak. 如果有人问有没有什么让你感到失望的呀？当然是有。 Dari orang-orang biasa sampai pada hamba Tuhan pun mengecewakan. 从一般的会友啊，甚至到这个神仆，都会让我感到灰心。 Hamba Tuhan yang kita harapkan bisa menjadi teladan tetapi tidak seperti demikian. 我们希望可以成为榜样的这些神仆，但是他们并不这样， Mereka mengecewakan. 他们让我们感到灰心。 Tapi tidak sedikit pun menggentarkan hati saya atau melukai hati saya dan membuat saya tidak melayani. 但是这些事呢，根本没有让我感到想要倒退，不要再服侍了。 Karena saya merasakan dan mencicipi sukacita surgawi itu. 因为我已经感受到，我已经尝到了这个属天的喜乐。 Bodoh amat dengan orang-orang Kristen yang menyakiti hati itu. 我不管那些伤人的这些基督徒， Lebih nikmat melayani Tuhan. 服侍上帝是更幸福的。 Lebih nikmat ketika kita bisa melihat orang-orang terberkati. 如果我们看到别人可以得到祝福的话，这些事让我们感到非常的幸福。 Itulah sukacita yang saya maksudkan. 这就是我所说的这个喜乐， Sukacita surgawi. 就是属天的喜乐。 Sampai di detik ini saya tetap melayani. 到如今，我还是一直侍奉， Saya ingin terus melayani. 我愿意一直在侍奉。 Alasan ketiga, 然后第三个理由， kita dapat menghadirkan Kristus yang tidak nampak melalui pelayanan. 我们可以透过我们的侍奉，把没有看见的基督展现出来。 Kita tahu penginjilan adalah cara yang paling jitu untuk menceritakan Kristus. 我们知道这个传福音呢是最适当的方法来讲述耶稣， Namun ini bukan cara yang mudah untuk sebagian orang. 但是对一些人来说呢，这不是一个很容易的方式。 Ada banyak yang bergumul untuk melakukannya. 有很多人挣扎要去传福音， Namun kita bisa menggunakan cara lain, 但是我们可以用别的方法， yaitu melalui pelayanan. 就是透过侍奉， Kita bisa mulai menghadirkan Kristus menggunakan setiap karunia yang dipercayakan kepada kita. 我们可以使用上帝赐给我们每一位的这些恩赐，来把基督展现出来。 Jika kita mengingat kembali
pengajaran Paulus di Korintus, 如果我们在回忆使徒保罗在这个哥林多的教导， kita sering disebut anggota-anggota tubuh Kristus. 他常常说我们是上帝的肢体， Setiap anggota memiliki karunia-Nya masing-masing. 所以每个肢体呢就有他们个别的这个恩赐。 Dan kita tahu anggota tubuh itu banyak ya, ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mulut, ada yang mata, banyak. 然后我们知道肢体是很多的，有手、有脚、有眼睛、有嘴巴等等。 Artinya ada yang bisa menghibur, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa melayani dengan sepenuh hati, kemana-mana dia bisa. 所以有一些人可以安慰，有的人很会说话，然后有的人可以到处都去服侍。 Nah, itu semua anggota tubuh itu sebenarnya kalau kita kerjakan bersama pelayanan itu kita sedang menubuhkan tubuh yang utuh daripada Kristus. 所以如果每一个肢体呢，可以把自己的恩赐做出来的话，我们其实已经把基督显现在人类当中。 Orang-orang di luar sana yang menolak Kristus, 就是外邦部拒绝耶稣的人， yang tidak bisa melihat Kristus, 没有办法看到基督的人， mulai bisa melihat tubuh Kristus yang utuh, 他们开始能够看到基督这个完整的身体， yaitu sekumpulan anak-anak Tuhan yang tergabung dalam komunitas itu. 所以就是一群在这个团体里面集合的神的儿女。 Jadi setiap pelayanan itu sebenarnya sedang menubuhkan Kristus supaya Kristus itu nyata. 所以呢，所有的侍奉就是要来让基督可以彰显得清楚在这个世上。 Kita jangan menyia-nyiakan karunia setiap kita di dalam pelayanan. 我们不要浪费我们每一个人的这个恩赐在我们的侍奉当中， Tuhan bisa tetap pakai 上帝仍然会使用的， supaya mereka merasakan kasih Tuhan itu. 好让他人可以感受到上帝的爱。 Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari semua pemaparan khotbah ini? 所以从今天的讲道，我们可以有什么结论呢？ Pertama, 第一， fenomena kehidupan yang mengutamakan kenyamanan diri dan dilayani harus dilawan. 所以呢，就是这个现象，我们喜欢舒适啊、舒适，我们喜欢被人服务，就必须要抵挡， Dengan mulai melayani dengan rendah hati, 就是透过开始谦卑的侍奉， berkorban bagi sesama. 为他人牺牲。 Ingat kita punya natur itu dulu, 我们记得我们以前有这样的本性， tapi kita sudah diciptakan kembali dalam Kristus. 但是我们已经在基督里被重造了， Kita punya kuasa untuk bisa melayani dengan baik. 我们有能力可以很好的服侍， Jangan sama lagi seperti dulu. 不要好像以前了。 Selayaknya kita hidup seperti teladan Kristus yang sempurna itu. 我们应当要好像主耶稣这个完美的榜样。 Yang kedua, 第二， Yesus Kristus mengajarkan pentingnya memiliki hati yang melayani. 耶稣基督教导我们，有一个爱侍奉的心是何等的重要， Sebagai respon terhadap pengorbanan Kristus yang sudah melayani kita terlebih dahulu. 就是成为回应基督已经先为我们牺牲来服侍我们， Tuhan sudah melayani kita, 主已经先服侍我们， mati untuk kita. 为我们而死。 Bukankah tidak ada alasan lain lagi untuk kita hidup bagi orang lain? 岂不是我们没有其他的理由为别人而活了吗？ Mari kita mendedikasikan hidup kita melayani. 让我们把我们的生命献上来服侍， Karena tujuannya juga kembali kepada setiap kita. 因为他的目的也是回到我们自己。 Ingat, kita bisa memiliki hidup yang berarti 记得我们可以得到一个有意义的生命， kalau kita melayani Tuhan. 如果我们侍奉神。 Dan terakhir, 最后一点， kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk hidup melayani. 身为基督的追随者呢，我们被呼召来侍奉， Bukan karena Tuhan butuh kita. 不是因为上帝需要我们， Tuhan melibatkan kita dan sebagai anugerah kedua untuk setiap kita. 上帝让我们可以一起侍奉，就是因为这个是上帝第二个的恩典， Supaya kita mendapatkan sukacita surgawi 让我们可以得到属天的喜乐， dan supaya kita juga bisa menghadirkan Kristus menjadi lebih nyata. 好让我们可以把基督很明显的彰显在人类当中， Mari kita lebih giat melayani. 让我们更殷勤的侍奉。 Ingat, hadirkan surga 记得要把这个天国带在我们的生活当中。 yang artinya melayani dimanapun kita berada. 意思说，我们不论我们在何处，我们必须要侍奉。 Di gereja bisa, 可以在教会， di rumah bisa, 在家里，
tempat bekerja kita, 在我们工作场所， ingat dunia ini sedang tidak baik-baik saja. 我们要记得这个世界不是在很好的状况之下。 Jikalau kita tidak melayani, maka kita membiarkan dunia ini semakin tidak baik, 如果我们不服侍的话，我们就让这个世界越来越不好， semakin buruk. 越来越坏。 Dan kalau kita tidak melayani, kita mengkontribusikan keburukan itu. 所以，如果我们不服侍的话，我们也参与让这个世界越来越坏。 Mari kita giat melayani, Tuhan Yesus memberkati. 那我们可以更殷勤的侍奉主耶稣，祝福大家。 Amin. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. 主啊，我们感谢你，我们已经把你的真理传述了。 Kiranya setiap kami diingatkan kembali, 天主提醒我们每一位， kami ditebus untuk memiliki natur yang sungguh-sungguh bisa melayani. 上帝已经赎了我们，就是让我们有一个真正能够服侍的这个本性。 Dan itu semua sudah Engkau kerjakan sejak dulu kala. 然后从以前，主已经把这些事已经完成了。 Jika kami tidak hidup di dalamnya, maka kami tidak akan berarti. 如果我们没有活在其中呢，我们就没有意义了。 Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, 主啊，求你帮助我们，可以实行你的道， sehingga kami boleh menjadi berkat untuk siapapun. 好让我们可以成为众人的祝福。 Tuhan tolong, 求主帮助我们， hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。